Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Aidilfitri dari saya Jasmine Abu Bakar dan saya ditemani Zulfikri Yusof yang segak sekali dalam Lebaran Awani pada malam ini. Ini adalah edisi Lebaran Awani, edisi Malam Raya dan saya pasti Hari Raya tahun ini disambut dengan suasana yang cukup berbeza. Cukup mencabar Jasmine. Kita menyambut Hari Raya, kebanyakan daripada kita di Malaysia menyambut Hari Raya dalam suasana PKP. Ramai yang tidak dapat berjumpa sanak saudara, ibu bapa dan saya kira itulah mood yang dikongsikan bersama pada tahun ini. Kami memahami keresahan, kami memahami hibanya tidak dapat beraya bersama orang tersayang, tapi kami cuba juga untuk memberikan makna sebenar Aidilfitri itu, Jasmine. Baiklah, pada saya Aidilfitri ni maksudnya macam Zul cakap maknanya sangat besar. Bagi kami di Astro Awani, kami menyambut Hari Raya tahun ini di Bukit Jalil. Rumah baru kami. Ialah suatu perasaan yang sangat berbeza berbanding dahulu dan itu adalah perbezaan. Tahun lalu walaupun PKP, rumahnya lain. Kali ini PKP juga tetapi rumahnya lain. Tapi tahun lepas kita kata, oh tahun depan kalau dapat raya kita nak raya macam-macam. Tapi dalam masa sama kita katakan bahawa takdir juga menentukan keadaan bahawa tidak mengizinkan. Keadaan tidak mengizinkan dan saya rasa juga penting untuk kita ingatkan bahawa kita masih lagi berperang dengan COVID-19. Justru Lebaran Awani pada malam ini kita akan bersama dengan orang penting yang akan menjawab cerita mengenai COVID-19, bercerita mengenai PKP, bagaimana kita bercerita dengan frontliners. Ya. Vaksin. Betul, vaksin. Bila Zul dapat vaksin? Saya insya-Allah lepas raya. Oh, saya lagi 3 hari. Alhamdulillah. Dan kita harapkan ini juga harapan-harapan yang kita kongsikan. Jadi kita akan bersama dengan Datuk Seri Adham Baba sebentar lagi. Tapi juga kita akan paparkan juga bersama dengan rakan-rakan kita yang membuat laporan-laporan khas bersama dengan frontliners dan juga mungkin dengan kelompok ataupun individu ataupun insan yang kita lupakan ketika Hari Raya Aidilfitri ini. Jadi pastikan anda bersama dengan kami sehingga ke hujung rancangan ini. Dan kami tidak berdua sahaja. Kami juga ditemani dua rakan kami, Haji Nazri dan juga Ehsan Yahya yang berada kita masih lagi terpisah tahun ni. Tapi yang penting walaupun jauh tapi dekat di hati orang kata. InsyaAllah. Itulah silaturahim perlu dihulurkan. Jangan ke mana-mana. Pastikan anda terus bersama kami di hujung rancangan. Okey, jadi untuk memulakan Lebaran Awani di malam raya ini, kita ada tetamu istimewa pada malam ini. Kita mengalu-alukan ataupun terima kasih kerana Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan kita, sudi bersama dengan kita pada malam ini. Datuk Seri, apa khabar? Baik, terima kasih. Saya berasa bertuah dapat bersama-sama pada hari yang baik, malam yang baik ini. Datuk Seri, kalau tak ada PKP, tak boleh rentas negeri dan sebagainya, selalunya Datuk Seri berhari raya kat mana? Kampung halaman kat mana itu, Datuk Seri? Ya, saya memilih untuk bertugas dahulu untuk tahun lepas dan tahun ini. Keutamaan saya ialah untuk memastikan bahawa semua perkara yang telah pun kita cuba laksanakan mesti lakukan. Walaupun terpaksa menempuh raya lah. Preference kita memanglah kalau boleh duduk di rumah ya untuk bersama keluarga. Walaupun dapat sebentar ataupun seketika, alhamdulillah. Kita cubalah kalau boleh. Datuk Seri, tadi Zul ada bertanyakan saya kalau orang Johor ni berbuka puasa, kalau berhari raya, malam raya. Dah malam raya. Malam raya dan hari raya tu juadah favourite saya dan juadah apa? Jadi Datuk Seri macam mana? Ya, saya memilih untuk memakan ketupat lah. Dari kecil memang suka ketupat lah. Dan yang paling penting mesti ada kari ayam kampung. Oh, ayam kampung. Lain tu daripada yang lain. Ayam kampung masak kari. Kemudian mesti kita campur dengan serunding. Wow. Baiklah Datuk Seri, seperti kita tahu ini adalah tahun kedua kita menyambut Aidilfitri dalam suasana COVID-19 dan juga ada setengah negeri yang terlibat dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi yang nyata kita sambut Aidilfitri tahun kedua dalam kesederhanaan orang kata. Jadi bagaimana dengan Datuk sendiri? Ya, kita lalui perkara yang sama pada tahun lepas di mana gelombang kedua berlaku. Jadi Ramadan dan Syawal memang semua nantikan setiap tahun. Alhamdulillah kita panjang umur, dapat kesihatan. Samping yang lain tu mungkin dijangkiti ataupun terpaksa merawat diri di pusat perubatan dan kita dapat puasa Ramadan. Memanglah moga-moga kita semua dapat keampunan dan keberkatan.
Tahun lalu seperti yang kita maklum, kita berpuasa dan raya dalam keadaan PKP penuh. Iaitu saya sebut tadi gelombang kedua lah. Dengan PKP yang kita laksanakan dapat menurunkan kes pada bulan Julai. Seingat saya 14 Julai direkodkan 0 kes tahun lepas. Kerana kepatuhan dan juga dapat laksanakan PKP penuh dan dapat kita sama-sama putuskan rantaian. Jadi Raya Cina tahun ini pun terkesan kerana berlaku kes yang tinggi, dan tahun ini kita lihat banding gelombang kedua, gelombang ketiga jumlah kes yang direkod harian lebih tinggi daripada gelombang kedua. Datuk Seri, kalau saya mencelah dekat situ Datuk Seri, kalau saya kira bagi ramai kebanyakan umat Islam dan juga orang Melayu khususnya tahun lepas bila rasa tak dapat beraya, kita boleh pujuk. Kita kata tak apalah, kita hentikanlah COVID-19 ni, jangan balik raya, janganlah beraya macam dahulu sebab tahun depan kita dapat beraya. Malangnya tahun ni kita tak dapat beraya Datuk Seri. Bagi Datuk Seri sendiri, adakah ini satu perkara yang dijangkakan dan juga bagaimana kita nak mengatakan bahawa benar ini pengorbanan yang kita lakukan untuk tahun kedua? Akan tetapi kita perlu bersama untuk memerangi COVID-19 ini. Kerana dalam pada kita bercakap ini, saya pasti ribuan ataupun ratusan frontliner perubatan sedang bertekus lumus di ward hospital Datuk Seri. Ya, mungkin ramai yang alami perkara yang sama, rindu terhadap raya-raya sebelum ada COVID-19, iaitu pada tahun 2019. Tapi tahun 2020 telah pun kita lalui, dapat tabah kita laksanakan. Tentu sekali kami di KKM berasa tertekan kerana raya ni cabaran tinggi sikit berbanding tahun lepas kerana kes-kes yang direkodkan sejak bulan Januari turun pada bulan 3 sekejap tapi naik balik, bukan kerana kita tak mahu dan tidak menjangka perkara tersebut. Kita dah jangka dah bahawa kalau kita membuka banyak sektor terutama sekali sosial kepada orang ramai, keberengkalian kes dan penularan berlaku dalam komuniti berlaku. Ini yang kita lalui sekarang. Maknanya kes dah berlaku dalam komuniti, ya. Jadi kita sambut raya cara barulah. Maknanya mungkin kita buat panggilan telefon video dengan keluarga, kawan-kawan atau hantar rakaman video dan telefon melalui komputer ke. Mungkin yang penting kita boleh berhubung. Datuk Seri, macam mana cerita frontliner kita Datuk Seri? Bagaimana kita dapat kurangkan rasa beban mereka, kita jaga mental health mereka khususnya ketika Hari Raya Aidilfitri ini? Kerana saya kira daripada persekitaran mereka bekerja, mereka memang sentiasa berkorban. Akan tetapi ketika Aidilfitri ini, bagaimana mungkin apa yang kita boleh bantu? Apa yang kita boleh ringankan beban mereka? Kerana ketika PKP pertama dahulu, rakyat Malaysia bersolidariti untuk memastikan bahawa frontliner kita dimudahkan kerja mereka. Untuk kali ini, alhamdulillah kebanyakannya mereka sudah divaksin. Akan tetapi mungkin ada sumbangan ataupun ada perkara-perkara yang luar biasa yang kita boleh lakukan untuk frontliner kita. Ya, frontliners hanya minta dihargai. Frontliners hanya minta doa dan frontliners hanya minta supaya kita faham tugas bersama-sama menangani COVID lah bukan terletak di tangan frontliners saja. Dia mesti letak di bawah semua masyarakat ataupun komuniti, terutama sekali pemimpin-pemimpin dan juga masyarakat secara umumnya. Jadi kita bertukar lumus nak pastikan keadaan terkawal dan tidak mengira sama ada raya atau tidak. Kita pasti bahawa kita dapat menyebarkan maklumat yang tepat dan terperinci berkaitan dengan cara dan bagaimana dapat sama-sama dilalui, dan dia akan memberi kegembiraan kepada frontliners sekiranya kita dapat sama-sama. Buat kata Datuk Seri tadi bahawa tanggungjawab ini jatuh kepada bahu semua orang, bukan sahaja frontliners. Jadi kita nak tahu agaknya nasihat Datuk Seri mengenai pematuhan SOP. Memang kita beri kelonggaran terutama sekali pada sektor ekonomi, ya. Ini melibatkan perbezaan antara gelombang kedua dan ketiga. Gelombang kedua apabila kita tutup ekonomi dengan stay home policy ataupun duduk di rumah, kita kehilangan 2.4 bilion sehari ekonomi. Tetapi dengan PKP 2 atau 2.0 kita membenarkan sebahagian ataupun kesemua sektor ekonomi beroperasi
dengan kawalan ya. Jadi kerajaan sebenarnya memberi kelonggaran untuk pastikan bahawa kerugian kita tampung tidak tinggi ya. Jadi pekerjaan diteruskan bukan bermakna kita perlu longgarkan SOP. Kita ada SOP di peringkat kerja, dia panggil safe at work ataupun selamat di tempat kerja yang dikendalikan oleh MITI ya. Kita ada SOP di peringkat Kementerian Belia Sukan, Kementerian Pelajaran, Kementerian Tinggi, ada SOP dan PBT sendiri. Serta banyak macam-macam kementerian lagi yang terlibat. Dan PDRM, KKM, ATM, RELA, APM dan juga KP DHCP serta PBT merupakan agensi yang diberi kuasa ya untuk memastikan SOP dapat dilaksanakan kerana COVID-19 masih ada, malah sporadik sekarang ni. Jadi maksudnya kalau virus ini sporadik bermakna dia berada di kalangan orang ramai, boleh tersebar sesama kita tanpa kita sedar. Betul. Jadi kalau kita tidak patuh dengan cadangan, saya ulang lagi lah, iaitu 3P, 3S. 3 tu 3S 3S iaitu sempit, sembang dekat dan sesak. Dan 3W iaitu kita kena wash hand, pakai wear ada pelitup muka dan kita gunakan wand menegur lah. Menegur ni ada makna dia. Iaitu compound lah. Menegur ni compound ya. Datuk Seri, kalau kita lihat Datuk Seri, beberapa negara seperti United Kingdom dan juga malah Amerika Syarikat yang mencatatkan kes tertinggi sekarang ini, mereka mengatakan bahawa kes dapat turun kerana vaksinasi sudah berlaku. Dan kita alhamdulillah pun sudah menjalani proses vaksinasi. Dan kalau kita lihat kepada respon kepada masyarakat yang sukarela untuk mengambil vaksin AstraZeneca tempoh hari, nampaknya ramai. Tetapi dalam masa yang sama, dalam mood hari raya ini, mungkin ini adalah cara yang paling mudah untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat bahawa vaksinasi yang akan menentukan bahawa kita dapat mencapai herd immunity itu, dan itu boleh dilakukan juga di Malaysia. Bagaimana Datuk Seri dapat galakkan mereka yang mungkin tidak sedar kepentingan vaksin COVID-19 ini untuk melakukannya dan mengambil kira mood dan juga kemeriahan hari raya ini? Ya, tindakan kesihatan awam bukan satu cara ya. Dia boleh dipanggil Swiss cheese method. Dia pelbagai kaedah dibuat serentak. Kalau ikut kesihatan awam, biasanya kita akan mengendalikan melalui mengenakan supaya penjarakan fizikal diadakan. Sebab tu di masjid, di surau, di tempat-tempat awam kita minta supaya ada penjarakan. Kedua, pemakaian pelitup hidung dan mulut supaya penyebaran virus tidak berlaku. Ketiga, kita cuci tangan, cuci kawasan-kawasan rumah kita bersih. Dan antara langkah tambahan dan juga sangat bermakna untuk dunia dan negara kita ialah vaksinasi sendirilah. Jadi vaksinasi ini ialah perlindungan yang kita perlu capai. Pencapaian dia perlu lihat kepada angka. Kalau kita nak kira herd immunity ataupun immunity kelompok, kita ada formula dia, iaitu 1 tolak 1 bawah RT. RT ini iaitu yang kita tengok setiap hari tu dalam media real time di mana wabak bermula. Jadi kalau 1 tolak 1 bawah RT, kita ambil lah RT kita 2.5 yang boleh kita kawal lah. Sekarang RT kita 1.06, 1.07 average satu negara. Jadi dia akan melihat kepada pencapaian imuniti kelompok tu mesti vaksin diberi kepada 70 hingga 80% penduduk kita. Penduduk bukan rakyat Malaysia saja, penduduk. Tak kira dia bukan warga negara atau warga negara, 80% mesti kita lindungi. Barulah sesama kita ini akan bertukar menjadi keadaan seperti influenza, sakit influenza, sakit-sakit lain lah, sesama batuk biasalah, dan dia tidak akan menjadi lebih serius daripada biasa yang kita sekarang lalui, seperti mereka terpaksa pakai ventilator, terpaksa masuk ward pakai oksigen pagar terpaksa duduk 14 hari. Mereka yang dilindungi dengan vaksin tidak akan sampai ke peringkat itu Dan kaki tangan kita telah kita beri janji kita fasa 1 500,000 frontliners dah capai Alhamdulillah dah capai. Dia dah janji beri mereka dahulu, mereka dah dapat 2 dos, in fact dah sampai 2 dos dan mereka dilindungi. Fasa 1, fasa 2, 3 kita ada lagi, dan fasa 4 ialah fasa di mana kita beri vaksin kepada kawasan-kawasan merah, kawasan-kawasan yang wabaknya belum atau tidak dapat kita sentuhi. Seperti sekarang kita beri AstraZeneca di Negeri Selangor, wilayah Kesultanan Kuala Lumpur, kita
kita ada tempat lain kita akan pergi Sarawak, Penang, pasar-pasar merah yang perlu kita tangani cepat. Datuk Seri, kalau di akhir kita kalau boleh nak borak lama lagi Datuk Seri, tapi ini saja masa yang ada untuk malam raya ni. Mungkin Datuk Seri dapat kongsikan ucapan Hari Raya dan juga utusan kemaafan untuk semua rakyat Malaysia dan juga untuk keluarga dan sebagainya di malam raya ni Datuk Seri. Ya, ucapan Hari Raya saya ialah kita sama-sama jaga diri, jaga keluarga dan jangan lupa lindungi diri sendiri, lindungi semua. Dan yang paling penting berdaftar untuk suntikan vaksin dalam fasa 2-3. Dan saya seluruh kepimpinan warga KKM memohon ampun dan maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Terima kasih Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan kita bersama dengan kita pada malam raya ini. Anda jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan berhenti rehat dahulu dan kita akan bersama dengan rakan-rakan kita pula selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, selepas diumumkan sekali lagi selepas sebulan kita berpuasa, esok Alhamdulillah kita akan menyambut Aidilfitri selepas perjuangan kita, perjuangan yang berat juga selepas melewati setahun ini. Kita berdepan dengan COVID-19. Ini dugaan dan juga cabaran yang kita hadapi bukan sahaja di Malaysia, malah di dunia khususnya. Tapi saya tidak berkeseorangan. Hari ini Haji Nazri bersama-sama dengan saya. Selamat Hari Raya, Haji. Selamat Hari Raya, San. Ini tahun kedua kita bermusafir di World Trade Center Kuala Lumpur. Betul. Dan warna kita pun berbeza. Ya. Warna raya juga melihatkan ataupun memperlihatkan sesuatu yang berbeza untuk tahun ini, Haji. Ya. Jadi mungkin saya nak kenalkan siapa yang sudah bersedia di talian dalam talian kita sekarang. Betul, kita dekatkan dia melalui walaupun jauh menerusi beribu-ribu dalam kilometer. talian. Kita nak bersama dengan Fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, Datuk Dr. Afifi Al-Akiti bersama kita ketika ini. Assalamualaikum, Datuk. Apa khabar? Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya Nazri dan Ihsan, Upin Ipin. Satu gelaran baru untuk kami berdua ni. Lepas ni saya Terima panggil kasih. Pin lah. Soal dia siapa Upin, siapa Ipin. Biar kami berobrol kat sini. Kena buka songkok dah tu nak tengok. Siapa yang tak ada rambut tu? Okey, Datuk. Di UK ataupun khususnya di London, bagaimana situasi perayaan Aidilfitri bagi masyarakat Muslim di Kota London, Datuk? Masya Allah, kami kat sini pun technically under lockdown sampai 17 hari bulan Mei. Jadi memang raya ni sebenarnya dah nak keluar lockdown ni. Jadi memang dah takdir ilahi. Bila nak raya je Alhamdulillah lockdown habislah. Jadi memang dapat rasa tak macam kalau kat Malaysia mungkin masih lockdown masa raya nanti. Di sini memang ada pembukaan tu. Jadi ada sedikit kemenangan tu rasa macam memang menang benar lah. Menang benar tu, San. Orang Perak ada keluar tu, menang benar. Datuk, hikmah di sebalik Aidilfitri dalam tahun kedua kita pandemik COVID-19 dan bagi umat Islam, adakah ini refleksi yang terbaik untuk kita reset cara kita berfikir tentang ujian Allah dan juga kita meraihkan kemenangan kita, Datuk? Ya, sebenarnya bila kita ada lockdown ni, dia antara hikmah lockdown ni kalau dalam bahasa agama kita, dalam bahasa Arab, kita panggil al-uzlah. Iaitu lockdown lah. Macam kita ada kena khulwah dalam rumah sendiri. Jadi ulama kita contohnya Imam Qushayri dalam mazhab Syafi'i kita yang terkenal, Imam Qushayri, ulama tasawuf yang terkenal juga. Jadi dia kata maksud al-uzlah fil hakikah, secara hakikatnya ialah i'tizalul khisalil mazmumah. Ialah untuk kita membuang perangai kita yang buruk-buruk tu. Jadi bila kita dapat lockdown ni, ini peluang untuk kita betul-betul nak buangkan perangai kita buruk-buruk tu. Jadi bila kita dapat nanti insya-Allah kenikmatan keluar daripada lockdown, menurut Imam Qushayri, ini orang yang akan orang yang jadi pandai dan bijak, al-arif ni siapa? Manil arif? Imam Qushayri tanya. So dia kata orang yang betul-betul genius, bukan orang yang pergi Oxford yang genius, tapi orang yang betul-betul genius di sisi Allah SWT ialah kainun bainun, iaitu somebody who is both
together yet alone. Jadi bila dia nanti keluar daripada lockdown ni, dia boleh walaupun duduk dalam masyarakat umum nanti, dia macam dia boleh tahu diri dia sendiri lebih peka. You know, he's more or she is more sensitive. Jadi he is both together in society yet alone. Seorang-seorang. Jadi bila kita dalam lockdown ni, itu yang antara hikmah yang kita dapat, iaitu sifat uzlah di mana kita dapat buangkan perangai buruk kita, kita get to learn more about ourselves, kita punya limitation, had kita, so that we can improve ourselves. So this is how orang Islam sepatutnya dapat take advantage of the uzlah ataupun lockdown yang kita lalui lah basically. Alhamdulillah. Dan juga selain daripada lockdown, Datuk, antara perkara yang kita selalu rasakan dan juga inginkan, terutamanya di rakyat Malaysia lah, untuk pulang ke kampung, dan itu perkara yang kita tidak dapat lakukan bagi tahun ini, mengenangkan ibu bapa mungkin yang berada di kampung dan sebagainya. Bagaimana untuk kita bermuhasabah, kita mengetahui erti di sebalik mungkin perpisahan yang ada ini, perpisahan yang sementara ini, Datuk? Inilah di mana kita bila tak dapat nak jumpa dengan ibu bapa kita, and especially untuk orang di Malaysia where we always take for granted dapat balik raya, macam itulah rasanya orang di perantauan macam saya kalau duduk di Oxford. Memang tiap-tiap tahun tu kalau nak tak dapat nak balik raya jumpa dengan bonda contohnya, dengan keluarga di Malaysia, macam itulah kita rasa di perantauan kan. Jadi di sinilah makam di mana semua yang kita tak dapat nak balik rentas negeri untuk jumpa balik kampung kan. This is like you are in the perantauan. Jadi dengan itu kita sebenarnya dapat pahala lebih. Sebab bila rasa sedih lebih tu memang dapat pahala lebih. Jadi sebab bila pahala lebih tu kita jangan complain lah basically. So and so memang apa orang kata, untuk kita insaf dan ada keinsafan diri tu lebih tinggi peluangnya, lebih tinggi opportunity-nya. Jadi there is give and take. Ada kaedah ulama mengatakan an-ni'matu biqadarin nikmah wa nikmatu biqadarin ni'mah, iaitu nikmat yang kita lalui dalam hidup ni ialah relative to the bencana dan dugaan dengan the bad news that we go through in life. Ni masuk bahasa Arab ni'mah dengan nikmah, nun qaf mim ta marbutah. Tapi kalau kita terjemah kalau dalam bahasa Melayu, maksudnya bukannya nikmat. Itu sebab kalau kita nak cakap dalam bahasa Melayu, nikmat, nikmat sebenarnya, kalau ikut bahasa baku, nikmat maknanya buruk sebenarnya. Nikmah maknanya balak, Jadi itu sebab kadang-kadang kalau orang doa kata, ya Allah nak SPM, bagilah nikmat. Ini kalau baca baku cakap nikmat, nanti na'udzubillah min zalik tu bala pula. Bukan macam tu. Jadi kaedah ulama dah katakan setiap nikmah, iaitu kemenangan, iaitu kelazatan, kenikmatan yang kita lalui ini sebenarnya relatif tu opposite of nikmat tu sendiri, iaitu bala yang we go through. Jadi sekarang ni setiap nikmah, bala atau dugaan that we have to go through actually is relative to the pleasure and the enjoyment that we go through. Jadi bersyukurlah, alhamdulillah. It teaches us and it should sepatutnya mengajar kita untuk bersyukur bila kita sebenarnya di perantauan walaupun di Malaysia sekarang ni contohnya. Dr. Afifi, bagaimana kita nak appreciate ataupun menghargai momen ataupun zaman kita bersama Yong, kerana Datuk lama berkelana bermusafir di kota London dan masih dengan keluarga di sana. Jadi bagaimana membawa cerita ni kepada ahli keluarga, anak-anak, supaya kita appreciate the big family ni ketika hari raya? Ataupun bila-bila masa saja kita di mana kita berada. Ini Upin ke Ipin ke Ihsan Nazri. So okay, I mean, for example, I think when we get the chance to do video call kan dengan bonda, dengan ayahanda nanti, dengan kita punya dengan Yong yang balik kampung ni. Jadi melalui video call ni, so this would be an experience macam kalau di perantauan, kalau you daripada Oxford nak contact Malaysia kan, di situlah di mana anak-anak kita ni nak cakap dengan opah contohnya, dia orang pun nak kena cakap dengan tutur bahasa yang betul, dengan tidak biadab, dan dengan menyusunkan kalam dia elok-elok. Sebab kalau when we are together, selalunya kadang-kadang benda macam ni kita lupa. Betul. Bila kita macam tonggang langguk or whatever it is, tonggang terbalik ke apa ke, you macam tak kisah, macam you take people for granted basically bila kita bersama. Jadi bila kita berpisah macam sekarang ni, barulah kita rasa, oh peritnya, betul rasa
memang masa nak salam, nak peluk cium untuk raya, tangan bonda tu, memang lebih sebenarnya kita rasa nak menangis bila kita tak dapat cium tangan bonda tu. Jadi di sinilah, di mana kita kena learn to bersyukur. So alhamdulillah. And I think from that Allah Subhanahu Wa Taala is giving us kemenangan, cara untuk kita yang saya mention tadi, yang maksud uzlah yang sebenar, iaitu bila kita betul-betul dalam lockdown, di situlah sepatutnya kita gunakan kesempatan untuk kita berubahkan perangai buruk kita. That is very important. I'tizalul khisalil mazmumah, untuk kita buangkan segala perangai buruk kita. Alhamdulillah. Datuk, semalam saya dah terima suntikan pertama vaksin AstraZeneca. Haji bila? Hari raya ketiga. Minggu depan. InsyaAllah kalau tak ada apa haral. Jadi Datuk merupakan rakyat Malaysia pertama menerima suntikan vaksin di Oxford. Kita nak faham dan juga kita nak mengetahui bahawa kita nak mengelakkan mudarat dan juga kita kena bersedia selepas apa yang telah pun dinyatakan berkali-kali berkaitan dengan kepentingan mengambil vaksin ini. Bagi Datuk sendiri bagaimana untuk memahamkan sekali lagi mungkin kepada mereka yang belum lagi mengambil vaksin, dan juga bagaimana untuk kita pastikan selepas ini kita bebas daripada COVID-19, Datuk? Alhamdulillah, saranan agama kita, agama Islam, memang menyarankan untuk kita mengambil vaksin, sebab hukum ni sebenarnya kalau kita fikir fardu kifayah. Dia bukan fardu ain, bukan wajib untuk semua ambil, tetapi hukum ni macam kita nak pergi solat jenazah. Kalau ada cukup orang nak buat solat jenazah dalam satu kampung tu, jadi taklif tu, jadi kita tak payah nak buat lagi lah. Jadi itu sebabnya hukum ni ma talaba syari'u fi'lahu min majmu'il mukallaf. Kalau ada sebahagian orang yang ambil vaksin ni dah cukup untuk naikkan taklif daripada semua orang lain. Tapi to what point? Iaitu untuk kita capai apa dalam bahasa orang putih kata herd immunity. Jadi maknanya kita nak kena ambil vaksin ni supaya orang yang tak dapat ambil vaksin ataupun orang yang tak ada peluang nak ambil vaksin tu dapat balik pada hidup yang normal, yang sebelum ni, yang kita dapat hidup at least cara yang biasa tanpa kita ada, one day kita pun semua nak balik kerja macam biasa. Jadi the more people ambil vaksin, the more kita dapat balik pada masyarakat yang biasa, itu so that we can have back, go back to our normal life. Jadi for those reasons, if it's not enough for Nazri dengan Ehsan saja yang ambil vaksin, tapi everybody juga kena ambil vaksin supaya kita dapat balik pada a normal life. Jadi if you want to have this normal life, tak mau lagi sit in lockdown, this is what we need to do. Kita nak keluarkan daripada situ. Jadi janganlah pula nanti kalau macam orang nak buat solat jenazah, takkanlah you nak menyekat orang lain nak buat solat jenazah, takut kalau you dapat WhatsApp, dengar all this conspiracy theory ke apa ke, kata ni vaksin ni halal ke tak halal. Ni ulama kita dah keluar fatwa dah very clear, dah kata halal. Jadi memang tak ada isu dari segi halal tak halal pun. Dan walaupun katakanlah contohnya kalau orang nak kata memang ada benda haram pun, memang tak ada, memang benda haram pun, tapi katakanlah dia orang nak kata ada benda haram pun, ini kalau dah darurat memang dah benda yang haram dah jadi halal. Tapi yang lebih penting bila kita terima, Nazri dengan Ehsan kan, so WhatsApp kalau macam bonda kita terima, ayahanda kita terima ke, orang tua kita terima yang patutnya mereka ambil vaksin sebab lebih tua umur mereka, lebih tinggi risiko dia orang kalau dapat virus COVID-19 ni untuk masuk hospital dan masuk ICU, dan lebih tinggi kemungkinan mungkin boleh meninggal, na'udzubillah min zalik. Jadi kalau dia orang dapat berita yang mengatakan contohnya yang jenis-jenis berita yang yang membuatkan mereka sangsi atau was-was nak ambil vaksin ni, jadi nasihat saya simple saja. Allah Subhanahu Wa Taala dah berfirman dalam surah Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah ikut secara buta apa yang kamu tak tahu. Jadi if you tak sure berita ni benar ke tak, then you must not forward benda ni actually. Sebab kalau tidak memang dosa. Sebab Rasulullah SAW sudah bersabda, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bikulli ma sami'a. Cukuplah untuk seorang itu sebenarnya mendusta dengan apa saja yang dia dengar, dia cakap. Maknanya apa saja dia dengar, dia forward. Apa saja dia dengar, forward. Tanpa verifying berita tu betul ke tidak. Jadi dalam riwayat lain, hadisnya hadis sahih dalam Sahih Muslim, dan riwayat lain dalam Sunan Abi Daud contohnya, Rasulullah bersabda, kata kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'a.
cukuplah untuk seorang tu berdosa dengan mengulangkan apa saja dia dengar, dia ulangkan. Apa saja dia dengar, dia forwardkan. Jadi kita kena be careful here. Kalau ada dengar berita yang tak pasti dalam WhatsApp atau dalam our social media, Facebook ke Twitter, don't forward it. Because menurut Imam Nawawi, walaupun mungkin bukan niat kamu untuk mendusta, tetapi by forwarding something yang memang already memang tak betul, iaitu memang satu pendustaan, kita pun dapat saham dosa tu. Jadi kita kena elakkan daripada benda yang berlaku. Jadi I think this is a problem. Jadi kalau kita nak balik pada hidup yang normal, ambillah vaksin, sebab ulama kita dah memang katakan, ad-daf'u aula minar rafa'. Pencegahan itu adalah lebih elok daripada pengubatan. Prevention is better than cure. And this is satu pencegahan untuk kita. Dan hukum ni sebenarnya macam fardu kifayah lah. Ni saya kiaskan pada macam solat jenazah. Datuk, mungkin akhir sekali ucapan Hari Raya Datuk kepada ahli keluarga, kaum kerabat dan juga rakan taulan di mana saja mereka berada sedang menonton Esrawani pada malam ni. Datuk, silakan. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana fi syahri Ramadan, qiyamana wa tarawihana, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabul and accept dan terima amalan kita pada bulan Ramadan ni. Dan dengan itu, dengan tahniah yang kita katakan, ucapan yang sangat special dan khusus untuk orang-orang Nusantara, maaf zahir dan batin. Afwan zahiran batinan dari saya dan keluarga saya di Oxford untuk kami di perantauan ni dan masih dalam macam kononnya lockdown, untuk semua warga Malaysia dan semua anak Malaysia dan semua insya-Allah keluarga Malaysia yang ada di Malaysia insya-Allah. Jadi saya harapkan insya-Allah tahun depan dapatlah balik kampung betul-betul. Kita doa sama-sama, Tok. InsyaAllah, amin. Tahun depan kalau Datuk balik sini, kita jumpa dan datang kat studio ni kan. Betul. Itu janji kami. Betul. Okay. Ya, terima kasih sekali lagi kepada InsyaAllah di Upin ini pin of Esrawani. Kena botak kepala nampak je, San. Itulah. Nanti kita hantar gambar dekat Datuk ya. Okey, terima kasih Datuk Dr. Afifi Al-Akiti yang merupakan fellow Pusat Pengajian Islam University Oxford, orang Perak, dan juga nanti kalau ada kelapangan kita jumpalah di Perak dan juga jumpa kat studio pun boleh. Jadi kita rehat dahulu. Betul. Nanti kita kembali selepas ini sebab ada tetamu lain yang kita nak bawakan, nak kongsikan cerita raya kepada anda.